Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Baru-baru ini, Agong bertitah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong akhirnya bertitah, dan ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik. Kita juga tahu baru-baru yang di-Pertuan Agong ada membuat lawatan di Sabah, dan ini sangat memeriahkan rakyat Sabah di beberapa kawasan yang telah dilawati oleh Yang di-Pertuan Agong bersama dengan keluarga Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan, satu artikel dari biharian.com ataupun BH Online, Agong titah Hakim Syari Sabah, selesaikan masalah umat Islam dengan adil secepat mungkin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar hakim syari di negeri ini dapat menyelesaikan masalah umat Islam dengan seadil dan sebaiknya tanpa mengambil masa yang lama. Seri Paduka Baginda juga berharap hakim syari dapat melaksanakan segala amanah yang diberikan kepada mereka dengan baik, terutamanya dalam menyelesaikan masalah umat Islam di Sabah. Kita tahu ada juga rungutan-rungutan kerana kelewatan membuat keputusan yang kecil ataupun keputusan yang besar. Tetapi ini harus dijadikan satu tanggung jawab bersama untuk menentukan segala urusan berkaitan dengan hal-hal rumah tangga, hal-hal faraid, hal-hal undang-undang syarak perlu diuruskan dengan sebaiknya dan dengan secepat mungkin berlandaskan kepada hukum syariah dan elemen-elemen syariah titah Al-Sultan. Abdullah semasa merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah, projek pembinaan kompleks setinggi 4 tingkat itu dengan kos RM58,12 juta merupakan satu projek rancangan boleh pindah di bawah rancangan Malaysia ke-10 yang bermula pada 9 November 2017 dan siap pada 22 Julai 2021. Kompleks itu mempunyai satu Dewan Perbicaraan Mahkamah Rayuan Syariah, 2 Dewan Perbicaraan Mahkamah Tinggi Syariah, 3 Dewan Perbicaraan Mahkamah Rendah Syariah, Kamar Hakim Syari, Pejabat Pentadbiran, Bilik Pegawai, Bilik Teknologi Maklumat, Perpustakaan, Surau, Kafeteria, dan Taman Asuhan Kanak-kanak. Turut hadir Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Al-Sultan Abdullah yang berangkat dalam jelajah Kembara Kenali Borneo bertitah Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah secara tidak langsung adalah manifestasi kewujudan pentadbiran Islam bertapak di negeri Sabah setelah wujudnya enakmen pentadbiran hukum syarak di negeri ini pada 46 tahun lepas. Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Pilihan raya di Simpang Jeram. Akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pengundi-pengundi akan mengundi pada pilihan raya di Simpang Jeram nanti. Ada yang kata kerajaan PHBN akan menang. Ada yang kata pas pula tiada harapan. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian, ini pasti satu keputusan ataupun tajuk berita yang mengejutkan kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional. Satu artikel dari sinarharian.com, PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram, kata seorang bekas adun. Wow, bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional.
Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Abong, Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh, menyifatkan angan-angan PAS yang mahu kembali merampas kerusi berkenaan yang kini dikenali sebagai simpang jeram sebagai sia-sia, kerana parti itu sudah tidak relevan di kawasan itu. Bekas Adun PAS yang berkhidmat 2 penggal di kerusi berkenaan berkata, ini kerana perjuangan PAS for All yang mesra kepada masyarakat bukan Islam kini sudah tiada apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia. Dulu, PAS sesuai dengan jiwa saya. Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada PAS for All, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina, India. Luar biasa, kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya. Tapi apabila Allahyarham Nik Abdul Aziz meninggal, slogan itu mati. Jadi PAS yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu, agama, raja-raja ataupun 3R dimainkan, dan ini sudah tentu tidak sesuai di simpang jeram, katanya kepada bernama. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa yang dinyatakan oleh bekas Adun yaitu Dr. Sheikh ini, adakah kenyataan ini benar? Dan adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Secara pribadi, saya setuju dengan kenyataan dari bekas Adun ini. Dalam artikel ini lagi, beliau yang menjadi ahli PAS selama 36 tahun dan menjadi individu yang menubuhkan PAS di Bakri pada 1985 berkata, perkara itu jugalah yang membuatkan beliau tawar hati dengan PAS dan kini menyertai amanah sejak 2019. Dr. Sheikh Ibrahim berkata, perjuangan amanah yang turut bermula di simpang jeram pada 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersederhana, sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin. Bila tak dapat sokongan Cina, maka isu 3R ini PAS akan main. Dan saya percaya selepas ini mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan BN dan Pakatan Harapan berada dalam satu gabungan yang lebih moderate, sederhana, DAP yang lebih sederhana, semua akan lebih bersederhana. Katanya, hasrat PAS yang mau melahirkan doktor kedua itu, yaitu kemenangan calon berlatar belakangkan pakar perubatan, di simpang jeram melalui pendekatan kempen calon PN, merawat dan mendekati pengundi sakit, hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata. Kerana saya doktor dan anak tempatan di sini, berkhidmat di sini daripada mula saya bertugas pada 80-an hingga hari ini. Walaupun saya sudah bersara, saya doktor berkhidmat dan calon berkhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya jadi Adun. PRK di simpang jeram dan Parlimen Pulai menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara PN, BNPH dan Bebas dengan calon PH Nazri Abdul Rahman akan berdepan saingan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada PN dan calon Bebas yang juga ahli perniagaan S. Jeganathan. SPR menetapkan pilihan raya kecil bagi kedua-dua kerusi itu diadakan serentak pada Sabtu ini. Jadi adakah di dua pilihan raya kecil ini bakal dimenangi oleh kerajaan ataupun PAS PN? Seperti yang dinyatakan oleh bekas Adun ini, PAS sudah tidak relevan di simpang jeram.